Bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Islam terancam dalam kerajaan perpaduan. Benarkah sahabat-sahabat semua? Itu yang seringkali dilaung-laungkan oleh lebay-lebay geng-geng pemimpin daripada geng sapu bersih Perikatan Nasional, khususnya daripada lebay-lebay PAS, sahabat-sahabat semua. Ya, setiap hari mereka memainkan propaganda kononnya Islam terancam, kononnya bangsa Melayu terancam dan sebagainya. Jadi hari ini menarik untuk kita dengar ya pencerahan daripada bekas pemimpin PAS yang sudah pun keluar daripada PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, mari kita dengar sendiri kenyataan daripada beliau ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton bersama kenyataan daripada mantan pemimpin PAS ini. Tuan-tuan, hari ini apa naratif yang cuba dibawa oleh Perikatan Nasional, PAS terutamanya? Naratif yang dibawa ialah Islam sedang terancam dalam kerajaan perpaduan. Betul ke tidak? Itu yang dibawa baik oleh ketua kerajaan Kedah ni, baik oleh pimpinan peringkat pusat ke, apatah lagi Presiden PAS. Yang dibawa, yang dicanang ialah Islam sedang terancam dalam kerajaan perpaduan. Oleh kerana Islam sedang terancam, kita wajib bangkit dengan semangat jihad menentang ancaman terhadap Islam. Betul ke tak? Bila dibangkitkan semangat ini, orang Islam, tuan-tuan, orang Islam, betul saya Islam. Kau tanya orang Islam, saya Islam ke tidak? Saya ke tak Islam? Tentulah saya Islam. Kita mau Islam terancam, tak nak Islam terancam. Itu sentimen kita. Tapi adakah benar Islam terancam? Perlembagaan Malaysia yang kita warisi pada hari ini telah meletakkan satu perkara yang sangat hebat, yang tak ada pada negara lain. Disebut dalam Perlembagaan Malaysia, Islam agama bagi persekutuan. Artikel nombor 3. Artikel nombor 1 sebut tentang nama negara. Kemudian tentang macam mana kalau ada negara lain, negeri lain nak masuk dalam negara kita, jadi sebagai negeri dalam Malaysia. Artikel 3 sebut tentang Islam agama persekutuan. Makna persekutuan kita yang namanya Malaysia ada agama. Tetapi agama lain bebas untuk diamankan dengan aman dan damai. Tapi bebas pun tertakluk pada satu lagi artikel 11/4 yang meletakkan sekatan tak boleh untuk agama lain disebarkan di kalangan orang Islam. Tak ada di dunia pada hari ini sebuah negara yang letak perlembagaan macam tu, yang letak Islam di atas dan menjamin Islam tidak tergugat dari sudut dakwah dan dakwah. Indonesia bebas, orang bukan Islam, orang Kristian boleh berdakwah dan berdakwah kepada orang Islam bebas. Malaysia tak ada, tak boleh. Itu kehebatan kita. Kenapa? Kerana kita mewarisi sistem beraja. 9 negeri Melayu yang ada raja, yang ada sultan, yang ada yang tuan besar. 9 negeri ini bergabung. 9 negeri ini sejarahnya panjang. Bukan setahun dua, bukan 5-6 tahun, bukan 100 tahun, ratusan tahun. Daripada Johor mewarisi Melaka, Perak yang nombakkan anak Sultan Melaka, Sultan Muzaffar, Kedah kerajaan yang sangat lama dan panjang. 9 negeri Melayu ini tercatat pada perlembagaan mereka Islam agama bagi negeri. Oleh kerana 9 negeri Melayu ini meletakkan Islam agama negeri dan ia dibawa tempoh yang panjang, sejarah yang panjang, maka diletakkan Islam agama bagi persekutuan sebagai agama bagi persekutuan Malaysia. Itu Malaysia. Yang menjaga Islam pula raja-raja Melayu. Sumpah yang di-Pertuan Agong menyebut kalimah wallahi wabillahi watallahi untuk pada setiap masa dan ketika mempertahankan Islam. Itu sumpah yang di-Pertuan Agong yang termaktub dalam perlembagaan pada bahagian belakang perlembagaan.
Di negeri-negeri yang 9, ketua agama adalah sultan-sultan. Negeri yang tak ada sultan, yang di-Pertuan Agong akan menjadi ketua bagi agama. Sebab itulah asas bernegara kita, pertama Islam, kedua raja-raja Melayu, yang ketiga hak semua orang Melayu, yang keempat bahasa Melayu. Bila kita nak tubuh kerajaan perpaduan, Barisan Nasional membuat syarat kepada kerajaan, kepada Pakatan Harapan, kena setuju 4 perkara dasar, melibatkan Islam, raja-raja Melayu, bahasa Melayu, hak Bumiputera. Bila setuju yang 4 ini, barulah Barisan Nasional bersetuju menurunkan tanda tangan menubuhkan kerajaan perpaduan. Ini yang kita buat. Kenapa? Nak pastikan Islam tidak pernah terancam. Dengan komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, yang turun padang bersama program-program ilmu. Yang ni tuan-tuan, sejarah yang tak pernah berlaku, tuan-tuan. Sejarah yang tak pernah berlaku. Perdana Menteri turun padang bersama program ilmu, bersama dengan para alim ulama. Turun padang bersama, bukan setakat datang dengar, bermusyarakah, berserta sama. Tak apalah, program macam tu mungkin ramai boleh buat, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, bila mana nak ditunjukkan Islam terancam, apa dia isu yang dibawa? Yang dibawa satu isu melibatkan kalimah Allah. Dia kata Islam di Malaysia terancam. Buktinya kalimah Allah terancam. Isu mana? Isu penarikan balik rayuan kes Jin Island. Yang ni yang dibawa oleh ustaz-ustaz lampas ni, yang menceramah tentang agama ni, termasuk dibawa ke parlimen oleh ahli-ahli parlimen PAS ni. Dia nak tunjuk apa dia? Bahawa Islam sedang terancam, kalimah Allah sedang terancam. Tuan-tuan, yang ni saya nak sebut biar jelas. Kalimah Allah di Malaysia telah dinoktahkan bahawa ia hanya milik orang Islam. Saya ulang balik. Kalimah Allah di Malaysia telah dinoktahkan ia hanya milik orang Islam di Malaysia. Kita tak bincang tentang Indonesia, tak bincang tentang negara Arab, kita bincang dalam konteks Malaysia, uruf Malaysia. Dinoktahkan macam mana? Dinoktahkan menerusi titah raja-raja Melayu, yang kemudian dibawa menerusi kabinet, kabinet pula keluar arahan diperturun menerusi KDN, kemudian berlaku pula 2 kali kes di mahkamah. Satu mahkamah rayuan pada tahun 2013, yang kedua mahkamah persekutuan 2014. Yang kedua, 2 mahkamah ini menetapkan dan menegaskan bahawa kalimah Allah hanya milik orang Islam. Full stop. Selesai. Ini berlaku zaman Barisan Nasional menjadi kerajaan. Full stop. Itu adalah ketegasan Barisan Nasional. PAS yang kata dia petang kalimah Allah, saya nak peringatkan tuan-tuan, apa dia pandangan sebenar Tuan Guru Haji Abdul Hadi sebagai Presiden PAS. Tuan Guru Haji Abdul Hadi menyatakan kalimah Allah boleh digunakan oleh orang Islam dengan syarat tidak mengelirukan. Itu pandangan PAS. Yang tegas bahawa tak boleh guna ni Barisan Nasional. Saya sebut pemandangan ini sebab hari ini PAS cuba bersilap, konon dia pertahankan kalimah Allah, sedangkan pandangan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang longgar. Dia kata boleh guna asalkan tidak mengelirukan. Tetapi yang dinoktahkan oleh majlis raja-raja, yang dinoktahkan oleh mahkamah yang tertinggi, rayuan dan persekutuan, kalimah Allah hanya untuk orang Islam. Dah kes J Island ni macam mana pula? Ni kita kena faham. Bila tak faham, mula cuba dikelirukan, nak ditunggang isu ini. Kes J Island ni, seorang padri Kristian daripada Sarawak, dia buat masuk satu CD, bertulis atas CD itu tajuknya kalimah Allah. Buat masuk menerusi LCCT, lapangan terbang Sepang, Asia lah masa itu.
Bila buat masuk ke Malaysia menerusi NCCT, maka KDN, Kementerian Dalam Negeri, membuat rampasan. Kenapa buat rampasan? Sebab tak boleh buat masuk CD yang tulis kalimah Allah, kerana CD itu cerita tentang Kristian. Kalimah Allah menurut versi Kristian yang dibuat datang dari Indonesia, bukan untuk orang Islam, untuk Kristian. Maka dirampas. Bila dirampas, menurut menggunakan satu, dia panggil surat ataupun arahan pentadbiran oleh KDN, J Island bawa kes ni ke Mahkamah Tinggi. Mahkamah ada 3 peringkat, tinggi, rayuan, kemudian persekutuan. Di Mahkamah Tinggi dibujah kat mana? Dia berhujah dari sudut arahan pentadbiran. Dia kata arahan pentadbiran KDN ni ada pencanggahan, tak selaras dengan arahan kabinet. Maka hakim yang memutuskan itu memberi kemenangan kepada J Island, maka rampasan itu diserahkan balik. Maknanya apa? Kerajaan kalah. Masa kerajaan Perikatan Nasional dan saya jadi menteri pada ketika itu, kita setuju untuk rayu. Kerajaan baru kerajaan perpaduan ambil keputusan tak rayu. Kenapa? Sebab dia tengok arahan pentadbiran KDN ni longgar. Ada wording yang longgar. Kelonggaran wording ini dah menyebabkan J Island menang kes. Kalau dibawa lagi kes ni ke Mahkamah Rayuan, kategori rayu, dan punca kita kalah kerana kelemahan pada arahan pentadbiran tadi, wording arahan pentadbiran, nanti kalah lagi. Kalau kalah lagi ke Mahkamah Rayuan, kesannya besar. Dia akan sampai ke tahap yang hampir sama dengan keputusan Mahkamah Rayuan dan persekutuan tentang kalimah Allah hanya untuk orang Islam. Ini bahaya. Maka keputusan daripada kerajaan perpaduan ialah stop setakat itu, kita tak rayu, tetapi yang kita buat ialah betulkan wording, kemaskini wording. Maka hari ini yang sedang dibuat ialah KDN dengan kerjasama JAKIM, saya pun terlibat juga berikan pandangan, kemaskinikan wording di peringkat KDN, dan wording ini akan dihantar kepada Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor untuk endorsement. Selepas mereka setuju dengan wording itu, di-endorse, akan dibawa ke Majlis Raja-Raja Melayu pula untuk di-endorse. Selepas Majlis Raja Melayu setuju pula, akan dibawa ke Kabinet untuk endorse. Selepas Kabinet setuju di-endorse, turun pada KDN, dijadikan perkeliling yang baru. Maka dengan wording baru itu, insya-Allah sesiapa yang cuba lagi nak masukkan CD bertulis kalimah Allah atau apa sahaja melibatkan kalimah Allah daripada Kristian, daripada Indonesia dan sebagainya, maka bila dirampas, maka tak akan berlaku lagi kes, boleh dibawa ke mahkamah. Itu tujuannya. Maknanya apa? Isu teknikal dekat mahkamah yang tak menjejaskan keputusan kita bahawa kalimah Allah hanya untuk orang Islam. Yang ni yang cuba dimainkan oleh PAS hari ni, cuba dipusing-pusing orang kampung yang tak tahu apa-apa. Oh, kalimah Allah sedang terancam, bahaya ni, Islam sedang terancam di Malaysia oleh kerajaan perpaduan. Ini yang nak dibawa. Sebab itulah kita ada kewajipan menjelaskan isu ini agar rakyat faham ini isu yang dipermainkan oleh PAS. Kenapa tak bincang tentang tata kelola? Kalau di Kelantan, UMNO Kelantan dan PH Kelantan timbulkan isu air di Kelantan, air keruh. Dia tak jawab isu ni. Dia tak bincang tajuk ni. Kalau di Terengganu kita bincang isu tentang pemberian tanah oleh Menteri Besar dan Esko kepada Persatuan Isteri-Isteri Menteri Besar dan Esko. Dia tak jawab isu ni. Di Kedah, dia timbulkan isu berkaitan dengan apa namanya, lapangan terbang yang nak dibuat, macam-macam isu itu ditimbulkan. Tuan-tuan, yang ni tak dipandang besar. Yang dia besar-besarkan ialah apa dia? Islam terancam. Itu nanti yang dibawa. Saya tajuk berkaitan lain ni saya nak beri pada orang lain lah, ceramah. Musim ceramah ni saya pergi pada isu agama dulu. Sebab ia mendasar. Tuan-tuan, saya konsisten mahukan umat bersatu.
Dan saya konsisten mahu supaya bila mana kita walaupun berbeza parti, kita perlu bersaing pada arena politik secara berakhlak, secara berakademik, secara berfakta, bukan auta, bukannya persepsi, bukan mencipta isu-isu persepsi, tuduhan dan sebagainya, fitnah. Tak boleh. Ini prinsip kita. Dan saya mengajak semua orang berpegang pada prinsip Islam ini. Dan kita nak masuk PRN, biarlah kita bersai pada tata kelola. Apa dia tata kelola kejayaan PAS di negeri Kedah? Sila bentangkan, tampilkan apa kejayaan. Hari ini dia buat isu baru pula melibatkan negeri Pulau Pinang. Yang ni pun saya rasa nak ulah juga isu ni. Tuan-tuan, sejarah menyatakan Pulau Pinang adalah milik Kedah. Itu tak dipertikai dah. Kita boleh serahkan pada pakar-pakar sejarah untuk bahas. Yang perlu kita tengok ialah ketika pembentukan Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk 1948. Kemudian nak dimerdekakan 1997. 9 raja-raja Melayu turunkan tanda tangan dan bersetuju dengan pembentukan negeri-negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu ketika itu ialah 9 negeri yang ada raja dan 2 negeri lagi iaitu Pulau Pinang dan juga negeri Melaka. Kemudian 63 dimasukkan pula Sabah, Sarawak, Singapura dan Singapura dikeluarkan tahun 65. Yang tu kita kena tengok tentang apa yang telah kita persetujui. Apa tujuan Menteri Besar Kedah ni? Menteri Besar tuan-tuan timbulkan isu ni. Adakah tujuannya supaya Pulau Pinang balik semula ke Kedah, bubarkan negeri Pulau Pinang, wujudkan dia sebahagian daripada Kedah, maka negeri-negeri bukan lagi seperti angka yang kita kira sekarang 14 bersama dengan wilayah persekutuan. Kalau buang pula Pulau Pinang tinggal 13. Adakah itu yang dimaksudkan? Kalau itu yang dimaksudkan, panjanglah cerita dia. Kena rungkai perlembagaan. Rungkai perlembagaan. Bila wartawan bawa cerita ni, cadangan rungkai perlembagaan, dia nafi pula. Dia kata bukan ke situ dia nak. Dia nak apa? Ada orang kata yang dikehendaki oleh PAS ialah agar kerajaan Pulau Pinang menerusi kerajaan pusat membayar dengan bayaran yang setimpal terhadap pampasan atau bayaran pajakan. Kalau itu yang nak dibuat, silalah perjuangkan yang tu. Buat tuntutan tambahan. Tetapi cara bawa isu ni nak tarik rakyat agar menyokong Perikatan Nasional ataupun seolahnya nak rungkai Pulau Pinang. Yang ni akan menimbulkan heboh. Gegak gempita, akan ada yang terasa, akan ada yang sensitiviti begitu begini. Yang ini tak menguntungkan perpaduan rakyat Malaysia. Dan kita menunggak isu yang seumpama ini. Bincang biar apa yang kita mahu, ajak rakyat apa yang kita mahu, tidak dengan menyentuh sensitiviti yang akan menimbulkan kekalutan dalam negara. Tuan-tuan, kita ada tanggungjawab berpolitik. Berpolitik yang boleh menyatukan, bukan memecahkan. Silakan. Dari sudut tata kelola silakan. Bahas tata kelola. Adakah benar kerajaan yang ditadbir oleh PAS negeri Kedah telah berjaya menguruskan negeri dengan cara yang paling baik? Tuan-tuan, kenapa ditimbulkan bahawa nanti kerajaan perpaduan akan hancur, terburai pada bulan 8? Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia nak masukkan kepada rakyat, kalau kamu pilih lagi Perikatan Nasional di 6 negeri, tak sedap bimbang lah. Ini bukan negeri pembangkang, ini negeri yang sama dengan kerajaan persekutuan. Itu yang dia nak. Betul ke tak? Itu yang dia nak. Sebab kalau rakyat faham kerajaan perpaduan ini kukuh, tak akan terburai tengah jalan, rakyat akan fikir panjang, adakah nak bagi negeri yang 6 kepada pembangkang dan jadi negeri pembangkang yang akan berlakulah kerekatan dan kelambatan dari sudut peruntukan pembangunan. Rakyat akan fikir panjang.
Macam rakyat Kelantan nak selesai masalah air, nak bincang pusat, ialah kita kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan peruntukan 1.5 bilion untuk selesai masalah air. Itu kebaikan Perdana Menteri yang umum sekarang untuk negeri Kelantan walaupun di negeri pembangkang. Tapi kalau rakyat faham bahawa kerajaan paduan ini gagah, mereka akan fikir panjang nak beri lagi pada PAS ataupun nak beralih sekejap kepada kerajaan paduan. Sebab itulah kita katakan bahawa kalau kamu nak tubuh kerajaan, kamu nak milih siapa? Perikatan Nasional ada berapa? 74. Kalau dia nak tubuh kerajaan, dia kena ajak UMNO. Betul ke tak? Dia kena ajak UMNO lah. Tapi dia serang UMNO, duk serang Datuk Seri Zahid Hamidi, duk serang pimpinan UMNO. Dia nak UMNO, dia serang UMNO. Kan pelik Masjid Ajaib. Kalau dia nak tubuh kerajaan, dia kena ajak UMNO. Ajak UMNO Barisan Nasional 30. 74 campur 30 baru 104. Boleh tubuh kerajaan? Tak boleh. Dia kena pujuk pula GPS. GPS Malaysia kena mereka. Kalau dia pujuk GPS pula, tambah lagi 23 baru 127. Tuan-tuan, dia akan jadi macam dulu, kerajaan tak stabil, tuan-tuan. Betul ke tak? Kerajaan tak stabil. Perdana Menteri tak boleh nak bina negara, dia kena duk fikir, esok kan jatuh kerajaan. Menteri-menteri duk susah hati, esok kan jatuh kerajaan. Tak boleh buat perancangan yang panjang. Ini bahaya untuk negara. Kita dah saksikan bahawa keadaan yang wujud sebelum ini, PH 22 bulan. Kemudian Perikatan Nasional pula 17 ke 18 bulan. Kemudian mari pula keluarga Malaysia pun sekejap juga. Tuan-tuan, yang jadi mangsa rakyat. Pasca Covid, dah lama disebut oleh pakar-pakar ekonomi. Pasca Covid, 2 tahun berlaku Covid, untuk pulih balik ekonomi pasca Covid dia bukan 2 tahun. Dan bukan juga 4 tahun. Memerlukan masa yang panjang. Dan masa yang panjang itu mesti dibantu oleh satu kerajaan yang kukuh dan padu. Dan kerajaan itu hari ini adalah kerajaan perpaduan. Betul ke tidak? Sebab itulah tuan-tuan yakinlah, kerajaan kita, kerajaan paduan gagah. Dan kita ajak rakyat dia kedah kalih bagi sama dengan kerajaan paduan. Betul ke tak? Dan jangan mainkan isu-isu yang menyentuh sensitiviti agama dan juga kaum raja-raja Melayu. Ini tidak baik untuk jangka masa panjang perpaduan rakyat. Saya menyatakan bahawa kamu bersainglah pada tata kelola, bukan dengan kita menimbulkan apa saja kecelaruan yang akhirnya membuahkan perpecahan kalangan umat Islam sesama sendiri. Itu seruan kita menerusi pilihan raya negeri pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang itu insya-Allah diberkati oleh Allah, dan kita terus bergerak berkempen mengajak rakyat dengan penuh akhlak bersama dengan parti kita insya-Allah untuk kita kukuhkan parti ataupun kerajaan pada insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terbaik itu dia sahabat semua, satu pencerahan yang terbaik ya daripada mantan pemimpin PAS ini, yang mana perkara yang dijajah oleh pihak pembangkang, oleh lebay-lebay PAS ini katanya Islam terancam. Ini antara naratif dan juga propaganda yang dilaung-laungkan oleh pihak lebay-lebay PAS pembangkang Bersatu Perikatan Nasional sahabat semua. Demi apa? Untuk menakut-nakutkan rakyat di sana. Tapi hakikatnya sahabat semua, perkara itu sebenarnya tidak berlaku. Ianya hanya satu persepsi yang cuba dilakukan oleh pihak pembangkang. Kerana apa? Kerana mereka begitu terdesak memainkan sentimen seperti ini. Kerana tiada isu lain yang boleh lagi mereka mainkan. Itu dia. Jadi, itu saja apa yang saya ingin ucapkan dan juga pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Sekiranya sahabat juga mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih, termasuk juga geng Takut Anwar, GTA, ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya
Mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas dasar Laut Cina Selatan. Alright, sesampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye bye.